Teknologi telah memainkan peranan dalam meningkatkan kecekapan dan produktiviti pertanian komoditi makanan di negara maju dan membangun termasuk Indonesia. Seiring dengan peredaran zaman, teknologi di negara Indonesia semakin canggih yang memberi impak positif kepada petani di negara itu. Hasil pengeluaran produktiviti dalam sektor pertanian di Indonesia dilihat amat memberangsangkan. Seiring dengan pengeluaran hasil yang banyak, tenaga para petani digunakan hanya sedikit kerana mereka memanfaatkan teknologi yang semakin pesat itu. Seterusnya ialah kesan perkembangan teknologi dari aspek ekonomi. Untuk kesan positif yang dapat kita lihat adalah meningkatkan hasil jualan pertanian. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan drone yang semakin berkembang dari semasa ke semasa menyebabkan hasil pertanian dapat diperoleh dengan lebih pantas. Sebagai contoh, teknologi drone yang digunakan untuk penyemburan baja dan ubat ke atas tumbuhan secara meluas. Penggunaan drone bertindak sebagai alat penyemburan baja dengan lebih sekata berbanding penggunaan traktor. Drone pertanian digunakan untuk memantau kesihatan tanaman secara berterusan melalui pengimejan udara untuk mengenal pasti masalah kerosakan pada tanaman serta pemeriksaan tahap kesihatan tumbuhan. Secara tidak langsung, para petani mendapat banyak manfaat hasil daripada penggunaan teknologi drone yang menyebabkan hasil pertanian yang diperoleh adalah lebih banyak dan berkualiti tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya teknologi drone tersebut. Hasil pertanian yang diraih semakin berlipat kali ganda dan dapat dipasarkan secara komersial. Seterusnya ialah kesan positif yang kedua, iaitu menjimatkan kos tenaga kerja. Penggunaan teknologi terkini dalam sektor pertanian yang digunakan di Indonesia mendapat sambutan yang menggalakkan dari rakyatnya. Hal ini terbukti apabila teknologi canggih yang digunakan dalam sektor pertanian mampu mengawal hampir 37% kos bagi syarikat-syarikat pertanian di negara tersebut. Sesebuah perusahaan pertanian tidak lagi perlu menggunakan tenaga kerja manusia sepenuhnya apabila pengendalian terhadap sektor pertanian banyak dieksploitasi oleh teknologi canggih, contohnya seperti robot, mesin-mesin jentera, drone dan sebagainya. Secara tidak langsung, pengurus syarikat pertanian boleh memfokuskan tanaman mereka untuk menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti tinggi. Di samping itu, pengurus dapat mengurangkan kos untuk membayar gaji pekerja serta kos tersebut dapat digunakan untuk membayar kos-kos yang lain. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan teknologi canggih dalam sektor pertanian mampu menyebabkan kos tenaga kerja serta menguntungkan pengurus pihak pertanian. Seterusnya ialah kesan negatif bagi perkembangan teknologi dari aspek ekonomi, iaitu yang pertama sekali ialah pertumbuhan ekonomi akan terjejas. Kesan negatif penggunaan teknologi maklumat ke atas negara Indonesia ialah eksploitasi dari syarikat gergasi luar negara. Hal ini dikatakan demikian kerana maklumat dapat disebarkan dengan mudah jika ramai di antara individu-individu yang dilihat tidak bertanggungjawab menyalahgunakan ilmu yang dipelajari berkaitan dengan teknologi maklumat. Situasi tersebut sudah tentu akan mendatangkan kegusaran kepada mana-mana syarikat. Sebagai contoh, syarikat telekomunikasi terkemuka Indonesia yang seringkali bekerjasama dengan syarikat antarabangsa akan mudah terdedah dengan penyebaran maklumat peribadi syarikat. Situasi tersebut menjadi bertambah buruk sekiranya maklumat berkaitan saham peribadi, laporan kewangan syarikat, data peribadi staf akan disebarkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab tersebut. Kesannya, ekonomi negara juga akan terjejas akibat daripada imej sesebuah syarikat yang terjejas hasil daripada penyebaran maklumat berkaitan syarikat tersebut. Syarikat juga akan mengalami kerugian yang besar dan berkemungkinan besar akan rugi. Antara kesan negatif teknologi automotif kepada ekonomi ialah
Teknologi otomotif banyak menggunakan teknologi robotik dan mesin canggih untuk pembuatan kereta berkuasa tinggi. Harga pembuatannya juga tinggi disebabkan oleh penggunaan teknologi yang canggih. Sumber teknologi akan dikurangkan agar kos peruntukan dimanfaat sebaik mungkin. Kereta yang dipasang siap di luar negara dan diimport ke Indonesia menunjukkan harga yang dijual dalam pasaran yang tinggi. Disebabkan oleh cukai barangan import yang dipasang serta teknologi yang digunakan. Peningkatan harga barang seperti kereta sudah tentu menyusahkan ramai pihak untuk mengeluarkan wang yang lebih banyak untuk membeli kenderaan. Masyarakat terpaksa memilih untuk membeli kenderaan tempatan berbanding kereta yang diimport. Kesan positif perkembangan teknologi di Indonesia dari aspek sosial yang pertama adalah mengurangkan risiko bahan kimia terhadap manusia. Kewujudan penggunaan teknologi drone dalam aktiviti pertanian di Indonesia untuk menjebol racun serangga pada tanaman telah pun melindungi kesihatan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana drone merupakan sebuah pesawat tanpa pemandu yang boleh dikawal pada jarak yang jauh. Penggunaan drone di Indonesia semakin mendapat permintaan dari semasa ke semasa dan telah pun mencatatkan penggunaan sebanyak 171% dalam aktiviti pertanian. Penggunaan drone dalam pertanian telah pun mengurangkan risiko petani terhadap bahan kimia, racun perosak dan juga baja berbahaya. Selain itu, penggunaan drone untuk menyembur racun juga dapat menjimatkan masa dan mengurangkan jumlah tenaga kerja manusia dalam aktiviti pertanian di Indonesia. Kesan positif perkembangan teknologi di Indonesia dari aspek sosial yang kedua pula adalah meningkatkan kualiti pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pun meningkatkan lagi tahap kualiti pembelajaran dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan media elektronik yang boleh dijadikan sebagai media pembelajaran adalah radio, telefon, televisyen ataupun komputer. Di Indonesia, proses pembelajaran yang menggunakan kaedah syarahan telah digunakan sejak sekian lama. Kaedah syarahan ini telah pun menyebabkan para pelajar berasa bosan ketika belajar. Oleh hal yang demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah pun mewujudkan pelbagai jenis media pembelajaran untuk dalam bidang pendidikan di Indonesia. Penerapan kaedah pembelajaran dengan penggunaan komputer atau audio-visual sebagai media pembelajaran ini telah pun meningkatkan lagi kualiti pembelajaran di Indonesia. Kesan negatif perkembangan teknologi di Indonesia dari aspek sosial yang pertama adalah mewujudkan jurang hubungan sosial dalam kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan masyarakat di Indonesia telah mewujudkan jurang hubungan sosial antara mereka. Hal ini kerana perkembangan teknologi ini telah mewujudkan pelbagai bentuk peranti mudah alih seperti smartphone dan juga tablet. Menurut penyelidikan yang telah dijalankan oleh syarikat mudah alih di Indonesia iaitu FURI, kecenderungan seseorang untuk bergantung kepada telefon pintar semakin tinggi dari hari ke hari. Kebergantungan terhadap telefon pintar ini telah pun mengubah corak hubungan sosial dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana orang ramai akan lebih sibuk dengan gadget atau telefon pintar mereka sendiri berbanding berinteraksi dengan Kesan orang negatif lain. perkembangan teknologi dari aspek sosial ialah menyebabkan kesesakan lalu lintas. Hal ini berlaku disebabkan oleh pertambahan kenderaan di atas jalan raya. Namun begitu, pihak kerajaan Indonesia mahu menjadikan Indonesia sebagai pusat serantau bagi pengeluaran kereta low cost green car iaitu LCGC yang mana akan meningkatkan penggunaan kenderaan di Indonesia. Kewujudan teknologi automotif tersebut menyebabkan terhasilnya pelbagai jenis reka bentuk kenderaan yang meningkatkan kadar penggunaan jalan raya khususnya di bandar-bandar utama seperti Jakarta. Kesesakan yang semakin serius berlaku apabila menjelangnya musim perayaan seperti musim perayaan Aidilfitri. Dianggarkan bahawa
Sebanyak 23 juta kenderaan persendirian dan 17 juta motosikal bakal membanjiri jalan-jalan utama khususnya di Jakarta. Kesan positif perkembangan teknologi dari aspek alam sekitar ialah memelihara alam sekitar. Teknologi hijau ialah contoh yang menggunakan sumber tenaga yang boleh mengurangkan penggunaan sumber semula jadi dan tidak membebaskan bahan buangan berbahaya. Sebagai contohnya, Badan Riset dan Inovasi National BRIN di Indonesia telah mengembangkan teknologi hijau dalam bentuk Autonomous Individual Mobile System. Teknologi yang bersifat ramah lingkungan di negara tersebut dilaksanakan untuk mengatasi masalah sampah sarap yang begitu banyak. Perkembangan kepada teknologi ini sedikit sebanyak telah mengurangkan jumlah sampah sarap yang berlebihan di daerah di Indonesia. Kesan positif yang kedua ialah pengurangan pencemaran udara. Kesan positif perkembangan teknologi dapat mengurangkan pencemaran udara di Indonesia. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat perkembangan teknologi mesra alam dalam bidang pengangkutan. Kewujudan teknologi mesra alam telah menyebabkan berlakunya pengurangan pencemaran udara tersebut. Teknologi enjin hybrid merupakan salah satu perkembangan teknologi yang dapat menjaga alam sekitar kerana tidak menggunakan bahan api seperti petrol dan diesel. Sebagai contoh, model Toyota yang pertama dengan elektrifikasi yang dipasang di Indonesia akan dilancarkan pada Oktober 2022. Toyota juga telah melancarkan kenderaan di Indonesia sejak sekian lama. Toyota Indonesia telah memulakan pengeluaran kereta yang mempunyai kuasa elektrik merentasi selat. Kereta yang mempunyai enjin hybrid dikenali sebagai Toyota Kijang ataupun Toyota Innova. Selain itu, Agus Gumiwang Kartasasmita telah mendedahkan tentang kenderaan elektrik pertama yang akan dikeluarkan oleh Toyota di Indonesia. Hal ini telah menyebabkan perkembangan dalam teknologi enjin hybrid di Indonesia meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, keadaan alam sekitar amatlah diambil kira dalam mengeluarkan teknologi-teknologi yang canggih agar alam sekitar sentiasa terpelihara daripada kemusnahan. Pengeluaran kereta hybrid ini juga dapat mengurangkan pencemaran udara di Indonesia kerana tidak membebaskan gas-gas yang berbahaya ke ruang udara. Kesan negatif yang pertama, perkembangan teknologi kepada alam sekitar ialah kemusnahan alam sekitar. Kemusnahan alam sekitar meningkat akibat daripada penggunaan teknologi yang kerap dari semasa ke semasa. Penggunaan pestisid dalam bidang pertanian juga dapat memusnahkan alam sekitar. Petani-petani yang menggunakan pestisid untuk mengelakkan hasil pertanian musnah dimakan oleh serangga-serangga. Penggunaan pestisid secara berlebihan akan menyebabkan pencemaran dan boleh mengganggu kitaran makanan serta mengakibatkan kecacatan dan kepupusan bagi sesuatu organisma. Selain itu, dalam sektor pertanian di Indonesia juga terdapat petani-petani yang menggunakan baja nitrogen secara berlebihan tanpa mengikut kadar yang telah ditetapkan. Penggunaan baja nitrogen yang berlebihan ini akan menyebabkan masalah kualiti air dan juga dapat mempengaruhi haiwan akuatik. Apabila hujan turun, air akan mengalir baja tersebut ke dalam tasik ataupun sungai yang menyebabkan pertumbuhan alga bertambah. Apabila alga-alga tersebut mati, ia akan terurai dan membebaskan toksik-toksik ke dalam sungai tersebut yang menyebabkan hidupan akuatik mati. Hal ini akan menyebabkan sungai-sungai atau tasik itu tercemar akibat daripada pengaliran baja yang berlebihan. Kesan negatif yang kedua ialah berlaku pemanasan global. Pemanasan global telah memberi kesan yang sangat besar kepada penduduk dan organisma. Selain itu, penggunaan teknologi yang mengandungi gas klorofluorokarbon seperti penggunaan peti sejuk untuk menyimpan makanan supaya tahan lebih lama, pembersih dalam industri elektronik dan aerosol yang digunakan untuk membunuh serangga-serangga.
Pemanasan global yang berlaku di Indonesia telah mempengaruhi ekosistem makhluk. Hal ini telah menyebabkan pelbagai jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia musnah. Menurut Dwi Korita, pada 26 Ogos 2021, kenaikan suhu di Indonesia tidak stabil kerana akan mengakibatkan cuaca di Indonesia tidak menentu. Sekiranya tidak dapat diatasi, kenaikan suhu di Indonesia pada tahun 2100 akan mencapai 3 darjah Celsius. Selain itu, kenaikan suhu global sejak tahun 1980 meningkat 2 kali lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh itu, beliau lebih menyarankan penggunaan kenderaan peribadi hanya semasa keadaan terdesak sahaja. Selain itu, masyarakat juga perlu mengurangkan pembakaran bahan api fosil bagi mengelakkan pembebasan gas yang berbahaya yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang padat. Kepadatan penduduk yang menyebabkan terjadinya fenomena kenderaan yang berlebihan di negara tersebut. Asap kenderaan bermotor yang berlebihan merupakan salah satu penyumbang kepada terjadinya fenomena pemanasan global. Hal ini dikatakan demikian kerana kenderaan bermotor telah mengeluarkan banyak gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tersebut dapat memerangkap panas matahari sehingga panas tersebut tidak boleh keluar daripada atmosfera bumi. Kesimpulannya, industri pertanian ini adalah pembekal bahan mentah untuk industri berasaskan sumber serta makanan utama. Mengikut fungsi utamanya, kerajaan terus terlibat dalam perlarasan untuk meningkatkan daya saing dalam sektor ini bagi membenarkan isu domestik baharu dan antarabangsa berlaku. Namun begitu, teknologi pertanian di beberapa kawasan di dalam negara Indonesia mungkin masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana masih perlu mengambil kira beberapa faktor seperti keadaan semula jadi, pakar mengendalikan peralatan dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi alat pertanian.